Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada penjaga dua masjid suci Kebawah Dulia Maha Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Raja Arab Saudi dan Kerajaan serta rakyat Arab Saudi sempena dengan ulang tahun Hari Kebangsaan negara tersebut. Status harian normal baharu COVID-19. Dua kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 220 kes dilaporkan sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 84.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.3%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.4%. Tahun ini, negara Brunei Darussalam menyambut Hari Guru kali ke-32 dengan tema Guru Berkualiti Pemacu Transformasi Pendidikan. Bersempena dengan sambutan tersebut, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan mengadakan majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Hadir yang berhormat Pihin Udara Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama dan yang berhormat Datin Sri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis diisikan dengan sembahyang sunat hajat berjemaah, bacaan ratib al-atas dan doa kesyukuran. Lebih 1,000 orang terdiri daripada pegawai-pegawai dan kaki tangan termasuk guru-guru dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama menghadirinya. Juga hadir Pengiran Datuk Sri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Kedutaan Diraja Kerajaan Arab Saudi di negara Brunei Darussalam malam tadi mengadakan majlis resepsi bagi sambutan Hari Kebangsaan Kerajaan Arab Saudi ke-92. Majlis berlangsung di Royal Berkshire, Royal Brunei Polo and Riding Club, Jerudong. Hadir bagi mewakili Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang berhormat Pihin Datuk Lailur Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Juga hadir Tuan Yang Terutama Emad bin Abdul Aziz bin Saad Al-Muhanna, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara ini dan Tuan Yang Terutama Jassim Ali Abdullah Al-Obaidli, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Qatar ke negara ini. Hubungan diplomatik negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Arab Saudi telah terjalin pada 1 Julai 1987 dan sejak itu hubungan kedua-dua negara bertambah kukuh dan terus membangun. RM110,450 sumbangan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah diserahkan kepada beberapa buah keluarga yang terlibat dalam kebakaran dan bencana alam dan beberapa buah masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara
khusus bagi mengadakan majlis atau aktiviti sempena Maulidur Rasul bagi tahun 1444 Hijrah bersamaan 2022 Masihi. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Majlis berlangsung di Dewan An-Naura, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasrul Bolkiah di Ibu Negara. 5 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah di Kampung Masin, Kampung Anggrek Desa, Kampung Pasai dan Kampung Menglait serta bencana alam di Kampung Sungai Kebun menerima sumbangan keseluruhannya berjumlah RM32,250. Sementara itu, 74 buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara menerima sumbangan kewangan khusus bagi mengadakan majlis atau aktiviti sempena Maulidur Rasul tahun ini dengan keseluruhannya berjumlah RM78,200. Juga hadir Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Beberapa perubahan besar ekonomi berlaku dalam sektor perindustrian utama semasa pandemik yang tidak hanya mempunyai kepentingan dan fokus kepada global, bahkan turut relevan kepada negara Brunei Darussalam. Dalam ucap utama pada Town Hall Forum atau Forum Dialog Awam mengenai peluang-peluang pasca pandemik bagi PKS di negara Brunei Darussalam, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menyatakan sektor yang juga penting termasuk pelancongan, makanan, kesihatan, pendidikan dan perdagangan digital. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin juga menggariskan ketidakseimbangan atau gangguan yang dikenal pasti sebagai satu ancaman dan juga peluang besar. Justru cabaran juga merupakan peluang baru bagi perusahaan-perusahaan untuk memanfaatkan dan mengembangkan serta mengekalkan perniagaan masing-masing. For post-pandemic recovery, companies must focus on addressing the gaps caused by the crisis, at the same time taking on board the growing awareness amongst consumers on now more important global topics such as environment, sustainability, health and welfare issues. Forum yang merupakan sebahagian daripada program Transform 2022, Forum Asia Inc. ini diteruskan dengan 2 sesi perbincangan oleh beberapa ahli panel yang terdiri daripada pengasas perniagaan dan tokoh terkemuka dari dalam dan luar negara. Forum diadakan di salah sebuah hotel di Ibu Negara. ...53 pegawai dan kaki tangan Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di bawahnya menerima cenderamata persaraan di Majlis Penyampaian Cenderamata Persaraan kepada pegawai dan kaki tangan kementerian berkenaan. Penyerahannya disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Pemangku Menteri Kewangan dan Ekonomi. Majlis Anjuran Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat Kementerian Kewangan dan Ekonomi antara lain untuk memberi penghargaan kepada pegawai-pegawai dan kaki tangan yang telah bersara dan menghargai jasa dan bakti yang telah dicurahkan. Majlis berlangsung di bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. ...15 pegawai polis telah dinaikkan pangkat pada majlis kenaikan pangkat yang diadakan di Dewan Banquet Mess Kompleks Ibu Pejabat Pasukan Polis di Raja Brunei. Kenaikan pangkat tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Menyempurnakan majlis, Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Seorang pegawai dinaikkan pangkat ke penolong Pesuruhjaya Polis, 4 pegawai dinaikkan pangkat ke penguasa kanan polis, 8 pegawai dinaikkan pangkat ke penguasa polis dan 2 pegawai dinaikkan pangkat ke timbalan penguasa polis.
Di bawah tema ASEAN ACT Address Challenges Together, Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN AEM kali ke-54 menekankan semula komitmen ASEAN terhadap integrasi ekonomi serantau di tengah-tengah cabaran yang disebabkan oleh pandemik yang berterusan dan peningkatan ketegangan geopolitik. Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN mengambil maklum bahawa ekonomi ASEAN telah meningkat sebanyak 3.4% pada tahun 2021 dengan pertumbuhan dalam penggunaan, pelaburan dan perdagangan. Para menteri yakin bahawa pertumbuhan ekonomi ASEAN akan terus berkembang pada tahun 2022 dan 2023 dengan jangkaan pertumbuhan masing-masing pada kadar 5% dan 5.2%. Mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan diadakan di Siem Reap, Kemboja. Mewakili negara Brunei Darussalam, Dr. Hajah Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Mesyuarat-mesyuarat berkenaan yang telah dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Pan Sorasak, Menteri Perdagangan Kemboja, termasuk mesyuarat AEM, Majlis Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN AFTA kali ke-36, mesyuarat AEM, Majlis Kawasan Pelaburan ASEAN AIA kali ke-25, konsultasi AEM, Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN, ASEAN BAC, mesyuarat AEM ke-54, mesyuarat AEM, Ketua Pengarah Pertubuhan Harta Intelek Sedunia WIPO dan mesyuarat Menteri-Menteri The Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP kali pertama serta beberapa mesyuarat konsultasi AEM bersama rakan-rakan dialog. Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN juga telah membuat kunjung hormat kepada Perdana Menteri Kemboja, Tuan Yang Terutama Hun Sen. Usaha menyemai minat membaca dalam kalangan rakyat dan penduduk di negara ini terus giat dilaksanakan melalui Karnival Memperkasa Budaya Membaca. Karnival yang diungkahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Temburong. Berlangsung selama 3 hari, Karnival bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Kemarin beberapa aktiviti diadakan, antaranya kuis interaktif Kahoot, aktiviti mewarna dan kraf tangan serta aktiviti mari membaca. Karnival juga akan diisi dengan pelbagai kegiatan seperti permainan tradisi Brunei dan pameran buku-buku sukan. Karnival Memperkasa Budaya Membaca bertujuan untuk memupuk budaya membaca dan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat secara tidak formal melalui pelbagai medium yang boleh dilaksanakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka seluruh negara. Pusat vaksinasi di Pusat Pembelajaran dan Perkembangan Kesihatan di Hospital Suri Sri Begawan ditutup secara rasmi bermula kemarin. Kementerian Kesihatan memaklumkan orang ramai yang ingin mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 boleh mendapatkan perkhidmatan tersebut di tempat-tempat yang ditetapkan bermula Sabtu 24 September. Pusat Kesihatan Suria akan beroperasi pada hari Isnin, Selasa, Khamis dan Sabtu dari pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.45 petang hingga 4 petang. Manakala Pusat Kesihatan Sungai Liang hanya akan beroperasi pada setiap hari Rabu bermula pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.45 petang hingga 4 petang. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau layari laman sesawang www.moh.gov.pn atau media sosial rasmi @MOH Brunei atau melalui aplikasi PruHealth. Akibat membuang sampah di tempat awam, seorang individu dikenakan kompaun RM300. Muhammad Anwar Hossein Muhammad Rojan Ali Khan dikenakan kompaun di bawah bab 12-1 Akta Kesalahan-Kesalahan Miscellaneous Penggal 30. Individu berkenaan diberikan tempoh 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan untuk menjelaskan denda. Muhammad Anwar Hossein didapati membuang sampah di tempat awam iaitu di kawasan Simpang 633 Kampung Masin. Sehubungan itu, Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi mengingatkan kepada mana-mana individu, orang awam atau mana-mana syarikat untuk sentiasa menjaga kebersihan dan mengamalkan sifat bertanggungjawab terhadap kebersihan alam sekitar.
Seorang pekerja perempuan warga negara Indonesia dilaporkan lari dari majikan. Yuli Hartini, 34 tahun, memegang pasport bilangan AU43139. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai keberadaannya hubungi Balai Polis Pusat melalui talian 224234 atau talian kecemasan polis 993 atau balai-balai polis berdekatan.